Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Bersama-sama kita tadi solat maghrib berjamaah. InsyaAllah selepas ini isyak juga berjamaah. InsyaAllah esok subuh berjamaah juga. Zuhur besok pun berjamaah juga. Asar besok pun berjamaah. Dan maghrib malam esok juga berjamaah. Mudah-mudahan kita akan istiqamah dalam melakukan solat secara berjamaah. Kerana orang yang solat berjemaah ni, dia akan dapat 5 kelebihan, 5 fadilat. Di antaranya nombor 1, dia akan dilapangkan hidupnya. Tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah ekonomi, tak ada banyak masalah kesihatan, tak ada banyak masalah disiplin dan sebagainya. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Siapa tanda lepas dari siksa kubur, angkat tangan. Kita tengok mana orang tanda siksa kubur tu. Lantaklah cakap aku, siapa kena siksa? Nanti dia lepas dari siksa kubur. Siapa lalu nak siksa kubur? Angkat tangan. Ada 4 siksa kubur. Pertama, soalan dan pukulan munkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi hingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, dia datang berular dan kala, mematuk-matuk, menggigit sampai kiamat. Yang keempat, dimasukkan api neraka dalam kubur. Yang mana lalu nak dia cakap kabur. Jadi orang yang lazim berjemaah, dia lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Kita ada bahagia, kita ada menderita tu. Dapat kitab amalnya dengan tangan kanan. Bahagia ke menderita?
Bahagialah. Allah kabar Al-Quran. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Itu syarat yang kanan. Itu yang ketiga. Yang keempat, meniti siratul mustaqim, cepat seperti kilat. Macam kilat menyambung. Sesudah lepas saja. Apa tanda kan? Dan yang kelima, masuk dalam syurga tanpa hisap. Itu 5 fadilat. Yang mana tanda? Jadi pastikan kita berjemaah 5 kali sehari, kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh Islam, yang dibenarkan oleh syarak, itu tak apa. Kalau tak uzur, pastikan dia berjemaah. Bukan mesti di surau ini aja, di mana-mana aja. Asalkan dirikan jemaah. Pergi ke pasar raya, cari tempat jemaah. Pergi ke tempat kerja, di tempat kerja ada tempat berjemaah. Pastikan 5 kali sehari berjemaah, ya. InsyaAllah dapat 5 fadilatnya. Siapa tanda berjemaah, dia ada 5 kemusnahannya. Lawan daripada yang 5 tadi. Lawan daripada 5 tu, kalau yang pertama tadi dapat lampang hidupnya, disempitkan hidupnya. Kalau yang kedua lepas daripada seksa kubur, kena seksa kubur. Kalau yang ketiga dapat tangan kanannya, dapat kitab dalam tangan kanan, dia menerima kitabnya tangan kiri ataupun cucuk dari belakang. Tangan kiri itu nyucuk dada, tembus ke belakang, ambil ke belakang, benar. Ekoran daripada ayat yang saya baca tadi, hujung tu, penyambungnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan dan dia akan dimasukkan dalam neraka bernamanya sa'ir. Benar? Itu yang ketiga. Yang keempat, tergelincir daripada titi siratul mustaqim, tak lepas. Kalau tergelincir ke mana? Tergelincir ke mana? Bawah lah. Neraka, tak benar? Ada 7 neraka tengah-tengah jadi ke bawah. Pertama namanya Jahannam, kedua namanya Jahim, ketiga namanya Saqar, keempat namanya Sa'ir, kelima namanya Khotamah, keenam namanya Hawiyah. Gimana dah? Gimana dah? Itu ya. Mudah-mudahan kita lepas daripada masuk neraka itu, lepas daripada titi siratul mustaqim, masuk dalam syurga. Kalau lepas ke syurga, kalau tergelincir, masuk neraka. Yang kelima, dia akan dihisab sekuat-kuatnya, sesangat-sangatnya sebelum dia dibenarkan masuk dalam syurga. Hisab yang berat, hisab yang bersangatan, hisaban syadidah. Itu 5. Lawan daripada kalau dia tak nak semayang, berjemaah tadi. Seorang-seorang nak semayang, walaupun ada peluang tak nak. Dia semayang seorang-seorang je. Kalau yang opsi itu, siapa semayang seorang-seorang saja tak siur nak semayang berjemaah, tak ada apa sebab, tak ada alasan apa-apa, saja malas saja, saja tak siur saja, saja tak teringin saja, dia semayang itu dikira sesat. Apa kata Nabi? Ini sahih hadisnya. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja semayang seorang-seorang di rumah, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang seorang-seorang juga di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah semayang seorang-seorang rumah. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesat dah kamu, kata Nabi. Sesat. Orang sesat apa? Nanti di akhirat nak cari syurga tak jumpa, cari tak jumpa, cari tak jumpa, cari lagi jauh, lagi jauh. Kalau jauh nak syurga dekat apa pula? Jauh nak syurga dekat apa? Dekat dengan neraka. Cari tak jumpa, dekat dengan neraka. Senang masuk neraka, ya. Itu dia.
Jadi mari saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan dan puan. Orang lelaki saja, belakang tu tak apa. Mereka sunat aja. Tapi orang lelaki fardu kifayah, mesti berjemaah ya. Alright, untuk malam ni kita sambung pembacaan kita. Pada muka surat 202. Betul? Muka surat 202. Jangan rumilah, tapi saya tak tahu. Ya. Muka surat 202. Iaitu bermula rukun haji itu 6 perkara. Kita masih membicarakan bab haji ni. Haji ni rukunnya rukun Islam yang kelima. Wajib. Siapa ada kemampuan, ada keupayaan nak pergi, ada peluang pula tu, ada kenderaan semua ada semua, saja tak siur nak pergi haji, saja tak siur nak mengerjakan haji, mati dia sebelumnya, ada peluang tapi tak ada saja tak nak pergi. Mati dia sebelumnya, maka dia mati daripada sebahagian Yahudi dan Nasrani. Tak benar? Tak benar? Jadi kalau ada peluang pergi. Kerana fadilat mencegah haji itu banyak benar. Jadi kita nak pergi haji ni. Bila nak pergi haji kena tahu mana rukunnya. Apa dia wajib haji, apa rukun haji. Kita nak tahu ya. Jadi malam ni kita bicara tentang rukun haji. Ada 6 perkara. Bermula rukun haji itu 6 perkara. Iaitu yang pertama niat. Niat ni apa? Niat ikhram. Niat haji pun tak apa. Tapi di sini tulisnya niat ikhram. Niat haji lah tak apa ya. Saja aku mengerjakan haji dan berikhram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu cakap Melayu ni. Nawaitul hajjah. Okey. Itu kalau umrah, ni haji aja. Nawaitul hajjah. Okey. Wa ikhram, ya. Wa ikhram biha. Bihi, bukan biha, bi hajjah bi ya. Lillahi ta'ala. Nawaitul hajjah wa ikhramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau umrah, nawaitul umrata wa ikhramtu biha. Umrata tu dia muannas, dia apa? Dia feminine gender. Umrah tu biha, dia macam apa perempuan lah. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi kita kena niat haji atau niat umrah ya. Kedua kena niat. Kalau kerja haji, niat haji. Kalau umrah, niat umrah ya. Baik. Yang pertama, yang kedua wukuf. Wukuf tu yang berhenti di Arafah. Di Arafah tu kena wukuf. Bermula daripada hari apa? Hari 9 Zulhijjah tu. Hari wukuf namanya ya. Jadi wukuf tu yang berhenti paling kurangnya semalam ataupun satu lahzah. Sebentar kena berhenti situ. Yang kedua, tempat himpunan itu panggil Arafah. Padang Arafah. Itu wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Kaabah. Berapa kali? 7 kali. Kalau naik haji, tawaf haji. Kalau umrah, tawaf umrah. Kalau tidak, tawaf apa? Tawaf sunat. Jadi yang kita mengerjakan haji ini tawaf haji lah. Saja aku tawaf kerana mengerjakan haji 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Saja aku tawaf 7 pusingan kerana mengerjakan haji lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala ya. Itu. Yang cakap Melayu je. 7 kali tawaf. Ada doa-doanya. Siapa nak pergi haji ada doa tu ya. Pusingan pertama doa ini, pusingan kedua doa ini, pusingan ketiga doa ini. Kalau boleh baca doa tu. Entah tawaf tu boleh baca ya.
Ada syarat-syaratnya. Bahu kiri ini mesti menghadap kiblat. Yang depan tak boleh, dada tak boleh, belakang tak boleh, bahu kiri ni. Dia mesti menghadap kiblat. Sebab itu kalau dia tu diusung, tahu dia usung? Di fikir di Arab tu, kadang-kadang bahu ni tak ada menghadap kiblat, tak sempurna. Kita nak ngabur tak kata cakap Arab. Kita cakap Melayu dia tak faham. Lantak dia pun kira dapat duit dia. Kadang-kadang tak bahu tak ada menghadapi kiblat. Tak sempurna lah. Bukan tak sah, tak sempurna. Sah tu sah, yang satu dua kali tu sah lah. Tapi tak sempurna, tak ada pahala penuh. Itu tawaf. Yang keempat, sa'i. Sa'i itu artinya apa? Berjalan dari Bukit Marwah sampai ke Bukit Safa ke Bukit Marwah. Mula-mula Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah. Pergi balik 7 kali. Ya. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa balik 2 kali, kemudian Safa balik ke Marwah 3 kali, kemudian Marwah balik ke Safa 4 kali, betul Safa balik ke Marwah 5 kali, betul Marwah balik ke Safa 6 kali, Safa balik ke Marwah 7 kali, ya. 7 kali. Sa'i namanya. Sa'i itu artinya berjalan atau berlari-lari anak. Berjalan ataupun berlari-lari anak. Bukan berkhabat, ya. Berlari-lari anak. Itu sa'i. Yang kelima, bercukur. Itu namanya tahallul. Paling komannya selai rambut. Itu namanya tahallul. Dah habis buat kerja tu, kita mencukur. Yang keenam, tertib. Apa itu tertib? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Ya. Itu 6 rukun haji. Bermula rukun umrah itu 5 perkara. 5 perkara. Kalau haji 6, kalau umrah 5. Yang pertama niat ikhram tadi. Niat mengerjakan umrah. Yang kedua tawaf. Dia tadi ukur di Arafah tak ada. Tawaf aja, ya. Itu umrah. Pasal kita umrah di mana? Di mana umrahnya? Masjidil Haram. Bukan haji kita ada wukuf di Arafah. Ini umrah tu di Masjidil Haram. Dia lain ibadahnya dengan haji. Yang ketiga sa'i. Sa'i tadi apa? Berlari anak. Kalau benar, bukan Safa ke Bukit Marwah. Yang ketiga bercukur. Itu namanya tahallul. Yang keempat tertib. Yang keempat. Itu rukun umrah 5. Rukun haji 6. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hujju qabla alla tahujju." Qalu, "Kaifa tahujju?" Qila, "Alla nahujju." Ya, alla nahujju. Qala, "An taqmuda Arabu ala butunil audiyati yamna'un an-nasa sabil." Kerja haji oleh kamu, kerjakan haji oleh kamu. Dahulu daripada bahawa tiada dapat haji kamu. Dahulu buat haji dulu, baru umrah. Tapi boleh tak umrah dulu pergi haji? Boleh. Umrah dulu pergi haji boleh. Itu nama haji apa? Tamattu'. Kalau haji dulu nama haji ifrat. Yang lebih afdal mana? Ifrat ke tamattu'? Ifrat lagi afdal daripada tamattu', ya. Jadi kerjakan haji oleh kamu dahulu daripada bahawa tiada dapat haji kamu. Sebelum pergi haji buat haji dulu. Berkata segala sahabat, betapa kami haji dahulu daripada bahawa tiada dapat kami haji. Bersabda ia, iaitu bahawa duduk oleh beberapa orang Arab atas segala jurang bukit, atas bukit di lereng bukit tu. Di atas bukit menegah mereka itu dari akan manusia jalan kepada haji, dan iaitu
maklum. Maklum daripada pekerjaan agama dengan darurat. Jadi kafir orang yang engkar akan dia. Orang nak pergi haji yang disekat. Ya, jangan disekat. Kalau sekat jadi kafir. Kami mereka yang mengerjakan haji. Yang duduk di lereng bukit tu, jangan dekat orang nak pergi haji. Iaitu bahawa duduk oleh beberapa Arab atas segala jurang bukit menegah mereka itu akan manusia jalan kepada haji. Yang menegah nak pergi haji. Dia jadi kafir tu. Dan iaitu maklum, dia tahu orang tu nak pergi haji saja sekatnya. Daripada pekerjaan agama dengan darurat. Jadi kafir. Jangan darurat jadi kafir ketika itu. Orang yang engkar akan dia. Bermula yang masyhurnya di fardu akan dia kemudian daripada hijrah. Daripada tarikh hijrahnya diperdukan. Pada tahun yang kelima daripadanya. Lepas Nabi berhijrah baru datang ayat. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Ayatnya hendaklah kamu sempurnakan nak mengerjakan haji dan umrah dengan sempurna. Tapi dia berlaku pada tahun yang kelima selepas hijrah, ya. Dan kata Qil pada tahun yang keenam daripadanya. Ada yang kata tahun yang keenam, ada yang kata itu sejarah lah, ya. Kita ni tak ada masalah lah. Dah tentu je lepas hijrahnya. Ya tak? Siapa lahir sebelum hijrah kan? Semua kita lepas hijrah belaka. Jadi wajib belaka ni. Demikianlah ikhtilaf itu hingga tahun yang ke-9 daripadanya. Ada yang mengatakan tahun 9 ada. Ada yang mengatakan tahun yang kelima, tahun yang ke-6, tahun ke-9 ada. Dan telah berkata Sahib At-Tanjiz bahawasanya awal-awal orang yang kerja haji kepada Baitullah iaitu Adam AS. Yang mula-mula mengerjakan haji ialah Nabi Adam. Nabi Adam AS, ya. Itu yang pertama mengerjakan haji. Rasul yang pertama. Manusia yang pertama. Dan bahawasanya kerja haji ia 40 tahun. 40 tahun. Kalau kita yang lalu 40 tahun. Adam 40 tahun. Daripada Hindi. Daripada Hindi jalan ke Mekah. Hindi di mana? Hindi di mana? Negara Shah tak tahu? Negara apa? Rajendra Khan. Negara Aishwarya Rai, tak kenal? Negara apa? Amitabh Bachchan. Tak kenal lagi? Negara Koja, tak tahu Koja? Lawan Amitabh Bachchan tu Koja. 40 tahun rupanya daripada Hindi tu. Itu Nabi Adam. Masa dulu ada ke kapal terbang. Ada kapal terbang. Tetapi ada. Apa ada? Unta aja ada, ya. Kalau ada unta masa itu. Tak kasih unta pun tak ada. Jalan kaki tu kan. Itu 40 tahun tu. Daripada Hindi berjalan kaki ni. Dia kata jalan kaki ni. Daripada Hindi berjalan kaki kepada Mekah. Dan dia kata orang tiada daripada seorang Nabi melainkan haji ia pada Baitullah. Semua Nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Daud, semua mengerjakan haji. Tak ada seorang pun yang tak ada mengerjakan haji pada Baitullah, ya. Dan dia kata orang, ini bukan hadis, ya. Dia kata orang, kata damai. Semua Nabi-Nabi itu atau Rasul-Rasul itu mengerjakan haji, ya. Tiada daripada seorang Nabi. Ada Rasul lah, Nabi itu Rasul, ya. Mengerjakan haji kepada Baitullah. Dan kata Abu Ishaq, tiada membangkit Allah akan seorang Nabi kemudian daripada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ini riwayat lain. Artinya tak sama dengan riwayat yang tadi. Tiada membangkit Allah akan seorang Nabi kemudian daripada Nabi Ibrahim melainkan sesungguhnya haji ia akan Baitullah. Jadi yang pertama Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam. Itu perselisihan pendapat. Ataupun khilaf. Namanya apa? Khilaf. Kita buka fikiran itu. Kita tak tahu lantak lah, ya. Sampai dulu sampai dah. Itu khilaf. Bukan ada sangkut dengan akidah pun. Tapi kalau hadis, betul. Sangkut dengan akidah, ya.
Tapi kalau kata qil, apa tu kata qil? Kata qil, apa artinya? Kata deme. Tak tahu kata deme? Kalau deme tak arti jaga capek lah. Jangan di sini. Hah? Walau lagi. Betul namanya surah Muhajirin. Ya dah surah ni namanya Muhajirin. Walau ada. Kata qil itu artinya kata deme. Nah, ini orang kampung gajah ni tau. Jadi kemana saja dia pergi, dia mesti mempertahankan ke kampung gajahannya. Kata qil ya. Itu kata mereka. Apa dah? Kata Abu Ishaq tadi. Tiada membangkitkan Allah akan seorang Nabi kemudian daripada Ibrahim, melainkan sungguhnya haji dia akan Baitullah. Dan diriwayatkan orang, itu kata qil tu dia. Diriwayatkan orang bahwasanya Adam AS pada tatkala haji berkata baginya oleh Jibril bahwasanya malaikat iaitu tawaf mereka itu dengan Baitullah dahulu daripada engkau dengan 7,000 tahun. Malaikat dulu tawaf ke Baitullah tu 7,000 tahun sebelum kamu. Artinya malaikat dahulu dijadikan Allah daripada Adam. Memanglah Adam dijadikan kemudian daripada malaikat. Bila Allah nak jadikan Adam, Allah khabar pada malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah ngabar pada malaikat. Ingat ketika aku bagi tahu pada malaikat aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Terkejut malaikat. Heran dia. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lam ma la ta'lamun. Mereka yang bertanya, kenapa kamu nak menjadikan makhluk selain daripada malaikat ni? Dulunya ada malaikat aja. Kenapa kamu nak jadikan manusia? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa kamu nak menjadikan makhluk di atas muka bumi ni selain malaikat? Kerja dia besok hanya menumpahkan darah aja. Iya ke tak? Jadikan manusia, tapi kerja manusia berperang aja. Daripada dulu sampai sekarang tak ada pun terhenti perangnya, ya tak? Iya ke tak? Nah, berperang saja. Zaman dulu ada perang zaman batu tu perang dah. Nah, betul? Perang lagi. Itu zaman batu, Stone Age tu, perang lagi. Betul? Sampai kepada zaman Jepun perang dunia yang kedua. Sebelum itu perang dunia yang pertama, Hitler perang. Betul? Sekali lagi nak perang dunia yang ketiga, sekarang ni perang dah. Perang di mana? Di Palestin. Beribu-ribu rakyat Palestin dah dibunuh oleh orang Israel. Itu kerja manusia, menumpahkan darah saja. Sedangkan kami malaikat kerjanya apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami malaikat sengaja untuk bertasbih hanya kepada kamu dan bertakdis kepada kamu. Itu aja kerja kami. Allah jawab apa? Qala inni a'lam ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu tak tahu. Kamu mana tahu? Contohlah kalau saya yang jawab kamu itu, kamu mana tahu? Aku lagi tahu. Itu jadinya manusia ya. Maka jadilah manusia. Itu yang kerja berperang saja. Di mana yang tak perang jaga perang? Jepun berperang dengan tanah Melayu. Lagi China berperang. Ada tak China memerintah Malaysia ni? Ada tak orang China memerintah Malaysia ni? Seminggu zaman komunis. Perang juga. Sampai ngamuk orang Melayu. Betul? Di mana yang tak perang? Di Indonesia, Belanda berperang dengan rakyat Indonesia. Di Filipina, orang Filipina tu berperang dengan Amerika sampai dijajah oleh orang Amerika. Sekarang ni di Burma, perang dah. Di Burma, orang Rohingya tu dibunuh oleh orang Burma tu. Sekali bunuh berapa? 1,000. The whole village wiped out. Satu kampung habis, musnah. Ya. Sekarang ni berlaku di Palestin. Beribu-ribu rakyat Palestin mati sekarang ni. Disekat
Bantuan-bantuan tak boleh masuk. Perubatan tak boleh masuk. Elektrik disekat. Ini yang sedang berlaku sekarang ni. Sebab itu kita hendaklah banyak berdoa dengan Allah SWT. Kerana ini menandakan kebangkitan Islam. Mula-mula ini memang banyak korbannya, tapi lama-lama esok orang Islam akan dapat kemenangan. Bila muncul nanti Imam Al-Mahdi, orang Islam akan menerima kemenangan, ya. Tapi itu belum lagi, Dajjal belum lagi, Imam Mahdi belum muncul lagi. Jadi kekalahan, kita akan terima kekalahan demi kekalahan demi kekalahan. Tapi orang Islam tetap akan mempertahankan akidah mereka, akan mempertahankan Islam mereka itu. Bila sampai Imam Mahdi itu, diturun pula Nabi Isa dari langit. Nabi Isa sekarang di mana duduknya? Tengok ni, berapa ya? Dua. Ada je kat belakang. Itu orang muhajirin. Langit yang kedua sekarang ni. Bersama dengan Nabi Yahya. Dia turun Nabi Isa besok, dia akan membunuh semua babi-babi dalam dunia ni. Dia akan mematahkan salib-salib yang ada dalam dunia ni. Dia akan berdamping dengan atau menjadi rakan kepada Imam Mahdi. Dan kedua-dua mereka itu akan membunuh Dajjal. Lepas itu baru perang besar antara tentera Islam dengan tentera Yahudi, tentera Israel. Lentang pukang lari Yahudi tu. Lari nyorok bawah rumah, nyorok balik pokok, nyorok dalam bari, nyorok mana-mana pun. Dalam tebing balik-balik batu nyorok. Bila nyorok balik batu, batu tu ngabur kan. Ngabur ni. Ini ada Yahudi ni. Ta'al. Faktuluhu. Bunuh dia ni. Ni ada Yahudi balik aku ni katanya. Kecuali mereka yang menyorok di balik satu pokok, namanya apa? Gharqad namanya. Sebut Gharqad. Ghain Ra Qaf Dal. Gharqad. Pokok itu namanya pokok Yahudi. Dia tak cakap, dia diam aja. Itu sebab sekarang ni Yahudi sedang menanam pokok Gharqad tu yang mana bersempadan dengan negara Islam, ditanam beratus-ratus ribu pokok. Ada je kan di sempadan Yahudi sekarang ni tau. Kerana dia tahu, dia pun tak baca hadis. Dia lagi pandai dari kita. Jadi esok senang kita nak lari balik pokok Gharqad. Takkan dapat orang Islam bunuh kita tu kan. Itu hebatnya apa? Orang Yahudi tu. Begitulah. Dan diriwayat orang bahawasanya Adam alaihissalam pada tatkala hajiya berkata baginya oleh Jibril. Jibril ngapa pada dia? Bahawasanya malaikat iaitu tawaf mereka ini dengan Baitullah dahulu daripada engkau dengan 7,000 tahun. Mereka tu tawaf 7,000 tahun dulu daripada kita manusia ni. Itu orang malaikat. Kerana Allah jadikan malaikat dulu. Kerja apa? Hanya berzikir, hanya bertasbih, hanya bertakbir kepada mereka saja, ya. Tak ada pernah pula malaikat tu bergaduh antara satu sama lain, tak ada. Kerana malaikat tu sifatnya apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah derhaka dengan Allah tentang apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Sentiasa mengikut apa saja yang diperintah Allah Ta'ala, ya. Allah kata balun apa buatnya? Balun lah. Allah kata bedal apa buatnya? Bedal. Allah kata pelopoh apa buatnya? Pelopoh lah. Allah kata cincang apa buatnya? Cincang. Allah kata ketuk apa buatnya? Ketuk. Dia tak kerti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. Dia buat saja apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu malaikat. Tapi lagi malaikat dalam neraka tu. Baik-baik ke? Lembut-lembut ke yang dalam neraka? Malaikat yang dalam neraka itu lembut-lembut ke? Kasar-kasar. Kasar-kasar. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang ganas-ganas, yang kasar-kasar, yang garang-garang. Mereka tak reti nak derhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Itu malaikat, ya. Dan neraka. Sebelum itu Allah bagi amaran. Qu anfusakum wa ahlikum nara.
peliharalah diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Bawa sambung ayat tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan pembakarannya adalah manusia dan batu-batu berhala. Itu bahan bakaran dia. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Di dalam neraka tu ada terdapat malaikat-malaikat yang garang-garang, yang kasar-kasar, yang ganas-ganas. Mereka tak erti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan Allah kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintah kepada mereka. Mereka buat. Allah suruh bedal. Allah suruh balun. Allah suruh pelupur. Allah suruh ketuk. Allah suruh cincang. Itu mereka ya. Di dalam neraka. Tapi dalam syurga, kenapa mereka ya? Lembut. Dia pujuk aja dalam syurga. Masuklah. Itu mereka ya. Alright. Oleh kerana udah bunyi, kita berhenti sampai itu. Kita akan baca nanti tambihun. Apa itu tambihun? Peringatan. Bukan makan bihun ya. Makan bihun lepas ini. Lepas ini ada makan bihun tau. Saya tahulah. Udah tahu. Bihun sok tau. Lepas ini. Udah bocor. Udah tahu hasilnya ya. Alright, sekian dulu. Sebelum saya tutup, nanti kita akan baca tambihun ya. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Sebutlah objection overruled. Has anybody got any problem to ask? No problem. Ya. Maknanya dapat belakang tu. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Surau Al-Muhajirin, Candan Desa, Simpang Ulai. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta falhamta walakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalkal haqqa wa'duka sidqu sanaqruka fala tansa wa qulta 'allamal insana